Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Hatta atahu al-yaqeen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada petang ini dalam membicarakan tentang tajuk bahaya syirik, siri yang ke-8 berkaitan dengan syirik dalam uluhiyah, iaitu syirik dalam ibadah. Uluhiyah artinya ibadah, syirik dalam ibadah. Dan perbincangan kita bab syirik uluhiyah ini berfokus kepada jenis ibadah yang pertama yang berlaku syirik padanya, sebahagian daripada manusia melakukan syirik padanya, iaitu syirik dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman, hendaklah kalian meminta kepadaku, sudah pasti akan aku perkenankan. Pasti atau niscaya aku akan perkenankan permintaan kalian. Allah juga melarang manusia daripada meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wahai Muhammad, jangan kamu menyeru selain Allah Subhanahu wa taala yang selain Allah itu tidak memberikan manfaat kepada kamu, tidak juga memberikan mudarat. Sekiranya kamu melakukan perkara demikian, sesungguhnya kamu terdiri dari kalangan orang-orang yang zalim. Ada perintah dan ada larangan. Perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada selain Allah, dan larangan berdoa kepada selain Allah dan orang yang berdoa kepada selain Allah dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah mengambil pengajaran berkaitan dengan ta'rif. Berdoa kepada selain Allah mempunyai dua perkara penting, dua jenis doa, ataupun kita katakan bahawa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa jenis. Dengan takrifan yang kita dah baca, memohon sesuatu kepada selain Allah sama ada untuk mendapat manfaat atau menolak mudarat dalam urusan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takrif ini kita dah ambil pada pertemuan yang lalu, iaitu berdoa kepada selain Allah itu pada mana-mana makhluk, sama ada malaikat ataupun nabi-nabi atau rasul-rasul, untuk mendapatkan suatu kebaikan atau untuk menolak satu kemudaratan dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis doa kita dah sebutkan ada 5 jenis, malah lebih banyak jenis yang saya sebutkan sini 5. Pertama isti'anah, yang kedua isti'adah, yang ketiga istighatsah, keempat istijarah, dan kelima istighfar. Isti'anah memohon pertolongan
Isti'azah memohon perlindungan daripada sesuatu kejahatan yang belum tiba. Istighasah memohon bantuan keluar daripada kesusahan. Istijarah memohon pemeliharaan dan keamanan yang sedia wujud. Dan istighfar memohon pengampunan dosa. Segala jenis-jenis doa ini apabila ditujukan kepada Allah semata, maka ia adalah ibadah. Namun sekiranya ditujukan kepada selain Allah, ia adalah syirik. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk pada bentuk-bentuk doa kepada selain Allah. Apa maksud berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Termasuk dalam kategori memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Kalau dikatakan seseorang itu berdoa kepada selain Allah, apa maksudnya? Ada beberapa bentuk dan jenis kriteria yang perlu kita lihat terhadap perbuatan seseorang yang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kenapa dikatakan mereka memohon selain Allah. Satu, memohon kepada makhluk ataupun daripada makhluk sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta pada makhluk sesuatu yang makhluk tak mampu lakukan. Dan ini merupakan suatu kejahilan. Memohon dan meminta sesuatu kepada orang yang tidak mampu memberikan pertolongan. Meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak memiliki kuasa untuk membantu. Itu suatu kejahilan. Namun, dalam bab kejahilan ini, kadang-kadang kejahilan ini melampau sehingga berlakunya syirik. Apabila kejahilan tadi disertai dengan i'tiqad, iaitu ketika mereka mempercayai bahawa makhluk yang tidak mampu, yang sebenarnya tidak mampu melakukan sesuatu itu, dipercayai dan diyakini mampu memakbulkan permintaan-permintaan hajat yang diminta oleh penyeru mereka. Jadi kategori pertama, mohon kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu. Sama ada makhluk itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Tak kiralah orang itu masih hidup atau meninggal dunia. Seperti memohon pengampunan dosa, kesembuhan penyakit, menghilangkan kedukaan dan lain-lain. Minta seseorang itu ampunkan dosa. Seperti mana yang dilakukan oleh kaum Nasara. Kita akan syarahkan di bawah nanti insya-Allah. Minta kesembuhan penyakit. Bukan minta berubat, tapi minta sembuh. Minta kesembuhan penyakit daripada seseorang. Iaitu dia meyakini bahawa ada orang yang mampu menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan kedukaan yang menimpa dirinya dan lain-lain. Pengharaman ini dan perkara ini dikategorikan sebagai syirik berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu min dunihi alihah. Dan mereka, itu orang-orang yang kafir, kerana ayat-ayat berkaitan dengan syirik ini banyak ditujukan kepada orang kafir. Namun perbuatan orang kafir itu, perbuatan orang kafir yang menyebabkan mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kafir, apabila dilakukan oleh orang Islam, maka orang tersebut telah melakukan amalan yang kufur. Allah berfirman, wattakhadhu min dunihi alihah. Dan mereka, itu orang kafir, mengambil sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Yang meminta, memohon dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah kata sesuatu yang disembah itu, yang diminta kepadanya itu, la yakhluquna syai'a. Mereka tidak mencipta sesuatu. Wa hum yukhlaqun,
sedangkan mereka dicipta. Artinya dicipta oleh Tuhan atau diciptakan oleh tangan-tangan orang yang menyembahnya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak kemudaratan yang menimpa diri mereka dan tidak juga kemampuan untuk memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusyura. Mereka juga tidak memiliki, itu tidak mampu mematikan sesiapa, tidak mampu menghidupkan sesiapa, dan mereka juga tidak mampu membangkitkan seseorang daripada kematian. Jadi orang yang sesuatu yang sembah selain Allah yang tidak memiliki apa-apa disembah. Ayat ini umum berkaitan dengan orang yang diminta, orang yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mereka itu ialah perkara yang mereka tak mampu. Iaitu mereka diseru dan diminta kepada mereka sesuatu yang sebenarnya mereka tak mampu. Dan perkara ini berlaku kepada semua makhluk. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ada orang pergi kepada orang yang dikatakan mempunyai karamah, disangkakan bahawa si fulan dan fulan tangannya itu memiliki kesembuhan. Atau dikatakan fulan dan fulan mampu menyembuhkan. Saya perlu tegaskan sekali lagi, mampu menyembuhkan itu berbeza daripada maksud mengubati. Mengubati adalah proses, adalah ikhtiar. Berubat adalah ikhtiar. Dan ikhtiar dibenarkan sekiranya tidak berlanggar dengan kaedah syarak yang dibenarkan. Sekiranya tidak diharamkan. Cara berubat yang betul dibenarkan dalam syarak. Manakala asy-syifa, menuntut asy-syifa, syifa itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang masuk dalam kategori ini siapa? Orang-orang yang pergi kepada selain Allah, pergi pada makhluk, minta diampunkan dosa, minta diturunkan hujan, minta diberikan rezeki, minta diberikan anak, dikurniakan anak, minta dinaikkan supaya melembutkan hati seseorang, dan apa sahaja urusan-urusan yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, apabila diminta kepada makhluk, itu merupakan suatu bahagian daripada bentuk berdoa kepada selain Allah. Malah ini adalah asasnya. Ini pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan meminta kepada selain Allah, antara bentuknya adalah memohon bantuan kepada makhluk yang telah meninggal dunia. Okey, kita kata pertama, sesuatu yang tak mampu. Minta pada makhluk sesuatu yang dia tak mampu lakukan. Ini syirik. Minta ampun dosa dan sebagainya. Kadang-kadang, sebahagian daripada apa yang diminta, sebahagian daripada permintaan, itu meminta, sebahagian daripada perbuatan seseorang itu meminta, mereka meminta sesuatu yang sebenarnya pada asalnya mampu dilakukan oleh orang tersebut ketika mereka hidup. Namun setelah kematian mereka tidak memiliki kemampuan tersebut. Kerana mereka telah meninggal dunia. Mereka telah meninggal dunia. Jadi sepatutnya mereka tidak diminta. Malah ketika itu mereka tidak mampu melakukan apa-apa kerana mereka telah wafat. Namun ada orang yang pergi meminta bantuan kepada makhluk-makhluk yang telah mati. Ini sebahagian daripada makna jenis yang pertama. Itu meminta pada makhluk sesuatu yang dia tidak mampu. Ketidakmampuan itu kadang-kadang berlaku ketika hidup, urusan-urusan yang memang tidak mampu dilakukan oleh orang hidup atau orang mati. Ataupun kadang-kadang sebahagian urusan yang mampu dilakukan oleh orang yang hidup namun tidak mampu dilakukan oleh orang yang meninggal. Orang yang meminta pula pergi cari orang yang telah meninggal, orang yang telah mati untuk membantu mereka.
Contoh, meminta roh ibu bapa bantu mereka dalam peperangan. Kalau mereka masih hidup, kita boleh pergi minta tolong, hantarkan bantuan. Minta mereka bekalkan senjata, minta mereka ikut serta perang bersama, bantu mengalahkan musuh. Ini waktu hidup. Istighasah ketika kepada orang yang hidup untuk membantu dalam peperangan adalah satu perkara yang dibenarkan. Tidak ada masalah ketika mereka hidup. Seperti mana seorang lelaki meminta kepada Nabi Musa AS untuk membantunya. Seorang lelaki dari Bani Israel minta pada Nabi Musa agar Nabi Musa membantunya mengalahkan kaum Fir'aun ketika dia dizalimi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih." Seseorang dari kaumnya memohon bantuan istighatsah, membantunya melawan kaum daripada musuhnya. Ini waktu bila? Waktu masih hidup. Seseorang yang masih hidup, apa yang mereka memiliki kemampuan untuk membantu, kita tidak salah untuk kita membantu padanya. Namun sebahagian kemampuan tersebut, kemampuan yang Allah berikan pada makhluk itu terhenti apabila mereka meninggal dunia. Meminta bantuan orang yang meninggal dalam bab-bab begini, bab peperangan, minta bantuan pada orang yang meninggal untuk menceritakan tentang untuk memberitahu di manakah tempat barang hilang dan sebagainya, ini adalah termasuk dalam memohon bantuan kepada selain Allah yang termasuk bab syirik. Dan syirik ini adalah syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seseorang daripada Islam dari segi perbuatannya. Namun dari segi personalnya, tiap-tiap orang itu tidak boleh dikeluarkan mereka daripada agama Islam kecuali setelah didirikan hujah dan setelah cukup segala syarat dan terhalang daripada mawani'. Ini dibincangkan kemudian. Kelas kita tidak fokus kepada mensyirikkan manusia ataupun mengeluarkan manusia dari Islam. Namun kita nak tahu apakah perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai syirik untuk kita jauhi amalan tersebut. Yang ketiga, bentuk syirik yang ketiga iaitu dikategorikan sebagai memohon kepada selain Allah, yang masuk dalam bab syirik, memohon bantuan daripada makhluk yang tidak hadir. Orang tu tak ada. Orang tu tinggal di New Zealand, maka diseru dipanggil namanya. Memohon bantuan daripada makhluk yang tidak hadir adalah satu kejahilan. Kerana satu perbuatan yang sia-sia. Ini kejahilan. Namun, apabila ada yang percaya dan yakin bahawa Syekh Fulan dan Fulan, dia tinggal di mana sekalipun, dia boleh dengar dan tahu permintaan daripada pengikut-pengikutnya atau daripada orang yang beristighatsah, orang yang memohon, orang yang berdoa kepadanya, di sini jatuh syirik. Syirik akbar. Perbuatan itu, perbuatan memohon tadi, perlu dilihat kepada keadaan. Ada orang yang menjerit kerana menjerit minta tolong dengan ayahnya, walaupun ayahnya tiada di rumah, jauh, kerana kebiasaan. Itu tak masuk syirik. Tapi kita katakan itu perbuatan yang sia-sia. Namun sekiranya memang diyakini bahawa fulan dan fulan mampu mendengar dan memakbulkan doa fulan dan fulan, mampu melihat dan mengetahui masalah sesiapa sahaja menyeru kepadanya, itu jatuh pada syirik. Jatuh jadi syirik. Sebab bab ini sekiranya wujud. Kalau ada orang kata tak wujud Ustaz. Bila tak wujud tak apa. Tapi sekiranya wujud. Dan memang wujud. Sebahagian daripada manusia yang mengaku bahawa syekh mereka wujud pada setengah pegangan ada sufi yang melampau yang mempercayai bahawa syekh mereka yang mencapai level kesufian tertentu mengetahui, mendengar dan menyedari apa yang berlaku di alam ini dan mereka dengar suara-suara yang menyeru kepada mereka. Kalau ada, syirik.
Ada yang mengatakan bahawa tidak wujud. Kalau tidak wujud, kita katakan biarkan kaedah ini secara umum. Kalau ada orang yang melakukan perkara demikian, ianya adalah termasuk dalam kategori memohon bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang keempat, juga termasuk dalam bab syirik, ialah orang yang memohon bantuan kepada selain Allah dengan alasan perantaraan. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah di zaman Nabi SAW. Kaum musyrikin, Allah berfirman cerita keadaan mereka. Mereka menyeru berdoa di depan berhala. Berdoa menyeru dan meminta di depan berhala. Seru nama berhala. Berdoa di depan berhala. Namun apabila ditujukan, dikeluarkan, dihujahkan kepada mereka, kenapa kalian meminta kepada sesuatu yang tak mampu membantu kalian? Kenapa sembah batu yang tidak mampu, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak mampu bertahankan diri dan sebagainya? Mereka bagi jawapan yang bijak. Mereka kata, sebenarnya kami tak minta dengan berhala tadi. Berhala tadi, kami minta dengan dia. Kamu nampak macam kami minta dengan dia. Hakikatnya kami minta kepada dia kerana dia lebih dekat dengan Allah. Mereka bawa kami dekat dengan Allah. Mereka sampaikan hajat kami kepada Allah. Perbuatan menyeru kepada selain Allah dengan alasan makhluk tersebut, makhluk yang diseru tersebut akan mendekatkan atau menyampaikan sesuatu kepada Allah, ini juga termasuk syirik. Kerana hakikatnya orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka percaya bahawa selain Allah tersebut, makhluk tersebut memberi kesan pada permintaan mereka, baru mereka lakukan perkara tersebut. Makhluk tersebut memiliki sifat-sifat rububiyah. Kalau ada orang bagi jawapan bahawa kami menyeru, mulut kami menyeru selain Allah, namun hati kami seru pada Allah, kita katakan betulkan. Kalau i'tiqad itu betul, maka perlu betulkan juga perkataan. Kalau tidak, kalau hanya tauhidkan Allah dalam hati, namun syirikkan Allah dalam perbuatan, ini juga termasuk dalam syirik. Inilah yang dinamakan syirik al-uluhiyah. Bab rububiyah berkaitan dengan keyakinan. Bab uluhiyah berkaitan dengan perkataan. Dan kebanyakan syirik uluhiyah berlaku disertai dengan keyakinan. Kalau berlaku, orang yang berdoa kepada selain menyeru kepada Allah, memang mereka sembah selain Allah, alasan apa sahaja yang mereka berikan tidak diterima. Sebab tu perkara ini berbeza bertawasul. Tawasul memang minta dengan Allah. Minta dengan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tunaikan hajat atas keberkatan fulan dan fulan. Ataupun meminta kepada fulan dan fulan yang dikatakan hidup di alam barzakh supaya mereka mendoakan kepada Allah agar disampaikan hajat. Perkara ini tidak sampai pada syirik kerana mereka minta Allah, tapi ia jatuh kepada bid'ah. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi ayat ini menceritakan tentang syubhat golongan musyrikin yang mohon kepada selain Allah dengan alasan perantaraan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah kata, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ingatlah, hanya milik Allah agama yang sempurna. Hanya milik Allah agama yang ikhlas, yang sempurna, yang bersih bersyirik ini. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka, iaitu mereka ketika mereka takut mereka berlindung, ketika mereka mohon mereka meminta, ketika mereka risau mereka menyeru nama mereka. Ini semua maksud mereka mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai awliya. Mereka menjawab, kata Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hakikatnya, walaupun mereka dakwa demikian, walaupun mereka mendakwa demikian, hakikatnya perbuatan mereka adalah perbuatan menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan daripada Puan Nur Aznirah Muhammad Yaakob, beliau berkata, Ustaz, poin nombor 3
makhluk yang hadir itu mesti masih hidup, ya. Makhluk yang tidak hadir, manakala menyeru kepada yang mati termasuk sudah pasti, yang mati tidak hadir sudah pasti. Namun dipisahkan nombor 3 itu untuk menerangkan bahawa ada makhluk yang masih hidup yang tidak hadir. Artinya yang memang tak dengar. Tak hadir artinya apa? Tidak ada di tempat kejadian ataupun tidak ada di talian, yang tidak mengetahui apa-apa. Orang yang berada di tempat yang jauh namun diyakini bahawa dia mendengar dan melihat. Sebab tu kalau berbeza daripada apabila memohon bantuan kepada yang tidak hadir dalam keadaan kita yakin mereka tahu. Iaitu apa? Melalui asbab-asbab yang dibenarkan syarak. Contohnya ada kamera CCTV, ada telefon yang tidak hadir, artinya mereka tidak hadir. Tapi kita ada tahu bahawa dia perhatikan melalui CCTV, ada telefon, boleh mesej. Itu tak ada masalah. Itu termasuk dalam mengambil asbab. Mengambil asbab. Namun yang tidak hadir, yang masih hidup, dia tidak hadir dan dipercayai mampu mendengar, melihat, memiliki sifat-sifat yang hanya disebabkan kepada Tuhan, iaitu mendengar, melihat dan memakbulkan permintaan orang-orang yang meminta daripada jauh. Nah, di situ akan jatuh jadi syirik. Itu meletakkan sifat ketuhanan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harap jelas insya-Allah. Kalau tak jelas puan boleh typekan apa kehendak puan sekali lagi insya-Allah. Okey, jelas, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakum khairan. Okey. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi 4 perkara ini merupakan jenis-jenis dan bentuk kategori keadaan seseorang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyeru dan memohon kepada makhluk, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, dalam perkara yang mereka tak mampu bantu. Yang kedua, memohon bantuan kepada makhluk yang telah mati, juga kembali kepada maksud mereka, minta orang yang telah meninggal melakukan perkara yang mereka tidak mampu, malah memang mereka hilang segala kemampuan. Yang ketiga, memohon kepada makhluk yang tidak hadir, juga kembali kepada memohon kepada sesuatu, memohon kepada makhluk sesuatu mereka tak mampu. Dan yang keempat, berkaitan juga mohon kepada selain Allah namun dengan alasan perantaraan, iaitu mereka melakukan perkara syirik dengan alasan orang yang mereka minta tersebut mampu mendekatkan mereka kepada Allah. Demi Allah, syirik itu tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, malah ia menjauhkan seseorang itu daripada penciptanya. Malah dia adalah syirik, adalah dosa yang paling besar. Okey, kita tengok lebih detail lagi masalah berkaitan dengan hukum meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum meminta, iaitu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya sebut meminta, artinya meminta saya sebut lebih umum. Hukum meminta dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini kita bincangkan dua jenis permintaan. Satu, permintaan yang dibenarkan dalam syarak, iaitu memohon bantuan kepada makhluk dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada makhluk tersebut untuk membantu. Kita minta tolong menolong, minta bantuan kemanusiaan di musim banjir, minta dengan kawan, pinjamkan kenderaan, minta kawan kewangan, minta bantuan kewangan, apa sahaja permintaan yang berbentuk sesuatu perkara yang mampu dilakukan, ianya adalah tidak termasuk syirik dan ianya hanya perlu patuh pada hukum syarak. Tak boleh minta seseorang tu membunuh, tidak boleh minta seseorang itu melakukan rasuah ataupun melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ianya tidak termasuk dalam bab hukum meminta kepada makhluk pada bab yang makhluk mampu lakukan. Dia tidak termasuk bab tauhid, malah dia termasuk dalam bab syariat.
Bab syariah artinya bab syariah atau bab fiqh, bab praktikal, iaitu bab-bab meminta kepada apa yang makhluk mampu lakukan. Jadi kita boleh meminta sekiranya dia berkaitan dengan perkara kebaikan, minta tolong kepada perkara kebaikan dan takwa, dan kita tidak boleh bertolong menolong dalam perkara maksiat dan kepada pencerobohan atau permusuhan. Betul Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau kita tolong menolong, Allah kata bertolong menolonglah kalian, hendaklah kamu bertolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong menolong melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Jadi di sini ayat ini menerangkan bahawa kita boleh meminta bantuan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang mereka mampu tolong, dan kita perlu tolong menolong. Syaratnya apa? Syaratnya ini kita dalam bab yang mereka mampu, hendaklah kita tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa, dan bukan tolong menolong dalam melakukan perkara maksiat dan pencerobohan. Jadi kalau begini tak ada masalah. Ini bab tolong menolong yang dibenarkan, bukan meminta pertolongan dalam bab yang mereka tak mampu. Okey. Perkara ini, begitu juga masalah yang hampir serupa dengan perkara ini adalah dalam bab mengambil asbab yang dibenarkan syarak. Mengambil asbab yang dibenarkan syarak. Seperti mengambil ubat. Minum ubat tidak syirik. Minta mengambil asbab berubat dengan pelbagai perubatan tidak syirik. Menggunakan peralatan-peralatan, guna pisau untuk memotong, guna kenderaan untuk pergi ke tempat yang jauh, dan apa sahaja peralatan-peralatan yang diguna pakai di dunia ini, sekiranya dia bermanfaat, kita boleh guna pakai. Itu merupakan ia tidak termasuk bab syirik, tapi ia termasuk dalam bab mengambil asbab. Jadi sama ada minta dengan manusia bantu kita dalam perkara mereka mampu, ataupun menggunakan peralatan-peralatan melalui ilmu sains, apa sahaja, mengambil vaksin dan sebagainya, semua ini adalah dalam bab ittikhadul asbab, mengambil asbab. Sebab itulah asbab kita akan terangkan nanti insya-Allah dalam bab secara khusus berkaitan dengan sebab syirik dalam mengambil asbab. Kita bab wasilah pada syirik akan dibincangkan nanti pada pertemuan-pertemuan akan datang. Itu asbab itu ada dua jenis. Satu asbab syarak, asbab syar'iyah, yang kedua asbab kauniyah. Kita boleh berusaha untuk dapatkan sesuatu melalui dua cara. Satu iaitu melalui dengan asbab syar'iyah, yang kedua dengan asbab kauniyah. Asbab kauniyah apa dia? Apa yang kita tahu melalui pengalaman kita bahawa perkara itu memberi manfaat. Ianya berkaitan dengan perkara-perkara zahir. Pengalaman kita menggunakan pisau, pengalaman kita menaiki kenderaan, pengalaman kita menggunakan binatang tertentu dengan tujuan tertentu, gunakan kerbau untuk tujuan membajak tanah, gunakan anjing untuk memelihara kebun, gunakan apa sekalipun, sama makhluk mana sekalipun yang bermanfaat, peralatan makhluk sebagainya, ini tidak termasuk dalam syirik. Ini termasuk mengambil asbab. Namanya asbab kauniyah. Iaitu kita mengkaji alam, mengetahui rahsia alam dan menggunakan pengetahuan kita berkaitan dengan sains, menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan. Ini tidak termasuk bab syirik, malah ia termasuk bab mengambil asbab, dan asbab sendiri dalam kategori asbab kauniyah, iaitu mengetahui rahsia alam, menggunakan sesuatu yang Allah ciptakan dalam alam ini yang untuk bertujuan untuk berkhidmat pada manusia. Yang kedua, asbab yang kedua yang dibenarkan adalah asbab syar'iyah. Asbab syar'iyah ialah sesuatu yang Allah ajarkan melalui Nabi SAW kepada kita untuk mendapatkan hajat tertentu. Dan ianya diketahui melalui syarak, bukan melalui ilmu sains. Contohnya doa atau sedekah. Walaupun hadisnya dibincangkan, sebagian ulama kata dhaif, tapi diamalkan oleh ulama, dawu mardakum bisadaqat. Ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan banyak sedekah. Jadi kita bersedekah.
Dengan tujuan apa? Supaya orang yang sakit, mak kita, adik kita, abang kita, keluarga kita, kawan kita, kita bersedekah dengan niat supaya Allah sembuhkan penyakit dia. Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya Nabi ajarkan. Syaratnya asbab syar'iyah perlu pada bukti daripada hukum syarak. Berdoa, ruqyah dan sebagainya ini asbab syar'iyah, sesuatu yang syarak benarkan. Kalau pergi kepada ilmu sains dengan asbab kauniyah, kita tak temu. Kita tak jumpa kenapa doa itu memberi manfaat kepada seseorang. Kita tak jumpa secara saintifiknya. Tapi kita jumpa dalam Al-Quran. Kita jumpa dalam hadis Nabi SAW. Jadi apa yang asbab untuk kita bila kita berusaha untuk dapatkan sesuatu, kita boleh berusaha dengan dua jalan. Satu melalui asbab syar'iyah, ikut hukum syarak apa yang Allah perintahkan, gunakan segala saranan syarak untuk menyelesaikan masalah kita. Berdoa, bergantung, bertawakal, amalkan zikir-zikir tertentu, syaratnya diajarkan oleh ada buktinya. Buktinya daripada dalil syarak atau asbab syar'iyah mesti berdasarkan kepada dalil syarak. Apa yang Allah ajarkan, apa yang Nabi SAW ajarkan. Manakala asbab kauniyah berkaitan dengan alam, mesti berdasarkan kepada bukti-bukti saintifik. Dan itu diketahui oleh semua bidang. Perlu kepada bukti. Jangan buat perkara sia-sia. Jadi kalau kita tak berusaha sesuatu luar daripada asbab syar'iyah, luar juga daripada asbab kauniyah, ia boleh jatuh jadi syirik. Orang yang memakai tangkal. Ini saya akan bincangkan bab syirik kecil. Dia boleh jadi jatuh syirik besar dan jadi kecil. Akan bincangkan kemudian. Orang yang pakai tangkal. Tangkal, hukum syarak tidak benarkan. Diharamkan. Sebab dia bukan asbab syar'iyah. Ianya tidak dibenarkan oleh syarak, tidak diajarkan oleh syarak. Ianya juga bukanlah asbab kauniyah. Bukanlah sesuatu yang bersesuaian dengan hukum alam. Pakai tangkal di leher, pakai tangkal di pinggang, pakai tangkal pakai cincin, kononnya ada tangkal tertentu, dapat menyebabkan seseorang perempuan jatuh hati padanya. Berlaku tak berlaku cerita nombor dua. Tapi perkara tersebut, pertama, tidak ada saintifiknya. Tidak ada kaitan dengan hukum alam. Yang kedua, tidak ada diajarkan oleh syarak. Maka perkara tersebut tidak lain, tidak bukan. Ianya sama ada dia perkara sia-sia buat yang tersia, ataupun dia melakukan perkara syirik, iaitu dengan menggunakan bantuan jin dan syaitan, juga perkara diharamkan syarak dan Allah jadikan itu sebagai sebahagian daripada urusan syirik. Okey, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Apa pendapat Ustaz orang yang berdoa di kubur-kubur yang mereka anggap itu wali Allah atau kubur-kubur orang alim ulama? Ini termasuk dalam bahagian yang kedua. Itu memohon bantuan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka meninggal. Jadi kalau mereka pergi kepada kita baca soalan semula. Assalamualaikum Ustaz. Apa pendapat Ustaz orang yang berdoa di kubur-kubur yang mereka anggap itu wali kepada Allah atau kubur-kubur orang alim ulama? Tengok dia doa di kuburan tadi, doa kepada Allah atau berdoa kepada orang kubur. Kalau berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tengok cara dia doa betul ataupun tidak. Maksud betul lah tu. Kalau dia doa kepada Allah, tak salah. Sama ada di kuburan atau di mana-mana sekalipun. Berdoa kepada Allah boleh di mana-mana. Cuma kalau dianggap kubur fulan dan fulan jadi tempat mustajab doa, kita katakan dakwaannya itu palsu. Tidak ada bukti dan dalilnya. Tidak ada satu kubur di satu tempat perkuburan yang menyebabkan doa lebih mustajab dari tempat yang lain. Doa untuk si mati, orang kubur tu doa, bukan minta doa hajat kita. Doa untuk si mati, ya. Kita ziarah kubur dan doakan kebaikan untuk orang yang kita ziarah. Di samping itu kita minta doa untuk kita sebagai tabak, sebagai tambahan dan ikutan. Bukan asasnya kita pergi ke kubur kerana nak mustajab doa. Namun perkara ini berlaku sedikit
perbincangan Hatta Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia berpandangan bahawa doa yang makbul adalah doa yang disertai dengan hati yang khusyuk. Sekiranya seseorang itu ketika berdoa berada di kuburan, dia ingat pada akhirat, dia betul-betul ketika itu dia khusyuk dan dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu dia boleh meminta kepada Allah dengan hajat-hajat yang lain selain daripada hajat-hajat yang ataupun selain daripada permintaan untuk makhluk. Tapi itu adalah bukan kerana dasarnya memang nak ke kubur untuk berdoa, tapi mereka pergi ke kubur untuk mengingat akhirat, untuk ziarah orang di kuburan, doakan kebaikan untuk si mati. Pada masa sama sekiranya dirasakan hati mereka tenang ketika itu, tenang dan khusyuk, mereka boleh berdoa, mengambil kesempatan dengan atas hati yang tenang tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk urusan yang lain. Jadi namun kubur dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, untuk memohon hajat, itu tidak sabit dalam syarak. Cuma perkara tersebut tidak termasuk dalam bab perbincangan bab syirik. Bab syirik bila seseorang pergi kat kubur wali, seru nama wali tersebut, minta tolong dengan wali tersebut, ini syirik. Sama ada dia kata kalau dia minta direct, memang kata wali tu, wali ni wali kutub, wali ni wali abdal, wali ini dia mampu berikan ini dan itu syirik. Malah syirik kubra, syirik akbar, berlaku syirik. Memohon dan meyakini bahawa selain Allah mentadbir alam. Ini satu, iddia' al-ghaib, mendakwa perkara ghaib, mendakwa dirinya mengetahui perkara ghaib dengan sesuatu yang tak diberitakan oleh syarak. Kenapa tak diberitakan? Semua kisah berkaitan dengan wali-wali. Kononnya wali ini menguasai gunung, wali ini menguasai lautan, wali ini menguasai semua sekali. Semua ini berkaitan dengan perkara roh, berkaitan perkara ghaib yang tidak kita ketahui maklumat tentangnya, yang kita tidak mampu mengetahuinya. Ianya perkara ghaib, dan perkara ghaib kita hanya dapat maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kisah wali-wali yang dikatakan ini semuanya datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu diteliti. Bukti itu bukti perkara ghaib mesti daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu golongan sufi yang melampau, mereka jadikan mimpi guru mereka sebagai dalil yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah untuk mengisbatkan perkara ghaib. Ini satu kejahilan. Mereka juga mengisbatkan guru mereka mengetahui perkara ghaib. Ini bukan sekadar kejahilan, malah itu adalah menyatakan bahawa meletakkan sifat ketuhanan pada guru-guru mereka. Sebab tu kubur wali ini disembah. Wali-wali tersebut disembah ketika hidupnya. Orang pergi sapu kaki dia, minta kononnya ada keberkatan begini dan begitu pada jasad dia. Orang pergi minta dengan dia ketika hidup, ketika mati sekarang orang pergi. Ini satu perkara yang mengandungi perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Malah perbuatan itu sendiri syirik sekiranya dianggap memang itulah orang tersebut memiliki keberkatan pada jasadnya. Berbeza daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang Allah sallallahu jadikan jasad Nabi itu ada jasad Nabi memiliki barakahnya, dan itu dilakukan itulah yang diikrarkan oleh syariat, maka kita kecualikan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya dipercayai bahawa wali itu selepas meninggalnya dia tidak pergi ke alam barzakh dengan bersenang-senang, malah dia memilih untuk datang ke dunia, bermusyarat di dunia ini dan menjaga alam di alam ini. Sekiranya Allah mereka ketahui bahawa adanya Allah ingin turun azab di suatu tempat, dan diketahui bahawa ada pengikut ataupun ada orang-orang baik itu, kononnya wali ini pergi berdoa di tempat tersebut dan beristighfar, kemudian Allah tak jadi turunkan azab. Dan kalau turun bencana, artinya wali telah pun meninggalkan tempat tersebut dan mereka tidak lagi membantu. Akhirnya ditujukan doa kepada wali-wali. Ini suatu dakwaan palsu, dan inilah yang dimaksudkan dengan meminta selain Allah dalam perkara-perkara yang mereka tak mampu, dalam perkara-perkara yang didakwakan atau perkara yang tidak ada kebenarannya
tidak ada maklumat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Sama-sama, barakallahu fikum. Okey. Ini bab hukum syarak. Okey, permintaan yang diharamkan syarak. Ini kita bincangkan tadi, ringkas. Ini bab hukum. Tadi yang dibenarkan syarak. Yang dibenarkan syarak apa dia? Sesuatu yang makhluk mampu, sama ada minta dengan manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ataupun meminta bantuan atau bergantung kepada peralatan-peralatan ataupun apa sahaja yang memberi manfaat pada kehidupan kita kat dunia. Ini adalah sesuatu bergantung pada makhluk atau meminta pada makhluk sesuatu yang dimampu. Bab berdoa kita katakan meminta. Bab mengambil asbab kita kata menggunakan. Jadi dia masalah yang hampir serupa. Namun kita akan bincangkan lagi bab mengambil asbab. Permintaan yang diharamkan syarak, iaitu meminta kepada selain Allah yang diharamkan syarak. Permintaan terhadap makhluk boleh dikategorikan kepada dua jenis. Minta kepada selain Allah ni boleh masuk dalam dua kategori, dalam dua jenis. Pertama, permintaan yang dihukumkan syirik. Minta selain Allah dan perbuatan itu dihukumkan sebagai syirik. Syirik apa artinya? Syirik terkeluar daripada Islam kalau syirik besar. Atau kalau syirik itu syirik kecil, dia terkategori dalam bab dosa yang paling besar yang tak diampunkan kecuali dengan taubat. Pertama, permintaan yang dihukumkan syirik. Yang kedua, permintaan yang dihukumkan bid'ah. Jadi ada dua. Meminta selain Allah tak lari pada hukum yang dalam bab diharamkan, dia jatuh dua kategori. Tak semua kita katakan syirik, kufur dan sebagainya, tidak. Sebahagiannya termasuk dalam kategori bab syirik, sebahagian permintaan yang dihukumkan sebagai bid'ah. Apa yang masuk bab syirik? Maksud permintaan kepada selain Allah yang dihukumkan syirik adalah meminta langsung kepada makhluk tersebut agar mereka memperkenankan hajat orang yang meminta dengan melakukan mana-mana jenis kategori doa, iaitu sama ada istighasah, isti'anah, isti'adzah, istighfar dan sebagainya. Dengan melakukan mana-mana jenis kategori doa yang sewajarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa dalam kategori yang hanya ditujukan kepada Allah. Bukan meminta, tidak jadi syirik kalau minta tolong dengan makhluk memperkenalkan hajat dalam urusan yang tidak dikhususkan kepada Allah, seperti minta tolong kenakan hajat untuk meminang seseorang, terima pinangan, minta hajat-hajat yang dibenarkan atau yang Allah berikan mereka kemampuan, itu tak termasuk. Yang masuk adalah meminta dengan melakukan dalam minta hajat dengan melakukan mana-mana jenis kategori doa yang sewajarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita syarahkan sebelum ini. Orang yang meminta kepada makhluk, yang minta kepada selain Allah, hakikatnya, mana mengaku tak mengaku, hakikatnya telah meyakini bahawa makhluk tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan, memiliki sifat-sifat rububiyah. Orang yang minta pada makhluk, pasti dia berpercaya kepada kemampuan makhluk tersebut, memiliki beberapa sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat rububiyah. Seperti mendengar. Mendengar ni kat mana? Semua kita mendengar. Tapi dalam arti dalam konteks ini, mendengar artinya orang yang duduk di negeri mana-mana, negara mana-mana, mendengar permintaan, mendengar suara orang yang meminta kepadanya. Mengetahui. Orang yang duduk jauh tanpa menggunakan, bukan melalui video, bukan apa, tapi cukup orang berdoa pada dia, dia tahu apa yang berlaku. Dia dengar, dia tahu, dia melihat apa yang berlaku. Orang yang meminta selain Allah, hakikatnya mereka percaya bahawa makhluk tersebut memiliki sifat rububiyah seperti mendengar, mengetahui, mengurus dan mentadbir alam, mengurus mentadbir urusan makhluk. Sebab tu
golongan yang menyeru kepada wali-wali, mereka katakan bahawa ada wali namanya wali kutub yang kuasai dunia. Wali abdal. Ada namanya rijalul ghaib. Ada wali-wali kawasan. Ada wali-wali yang jaga lautan, ada wali-wali yang jaga di hutan. Ini semua kategori kepercayaan dewa-dewa dalam agama kufur dimasukkan dalam ajaran Islam atas nama wali-wali. Dan pemahaman berkaitan dengan karamah wali dicampur adukkan dengan pemahaman berkaitan dengan sakti yang dimiliki oleh dewa-dewa. Ini yang berlaku. Jadi, yang masuk dalam kategori ini ialah orang yang meminta kepada selain Allah dalam urusan yang sepatutnya hanya ditujukan pada Allah. Dan orang yang meminta tersebut, hakikatnya dia percaya bahawa makhluk tersebut, orang yang diminta kepadanya memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seperti mendengar, mengetahui, mengurus, mentadbir urusan makhluk, memakbulkan permintaan mereka, ataupun mana-mana sifat-sifat yang lain, mana-mana sifat rububiyah yang lain yang sesuai dengan konteks perbuatan orang yang meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, termasuk dalam kategori ini juga perbuatan orang-orang menyeru nama selain Allah dalam memohon permintaan doa dan hajat, namun memberi alasan bahawa hati mereka sebenarnya meminta kepada Allah. Ini saya bagi contoh tadi. Pergi minta, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, minta depan kubur Hussein. Ini Syiah buat. Minta. Syiah yang percaya Hussein menguasai alam. Sebab Hussein ni cucu Nabi. Ada juga orang yang pergi minta kepada kubur Habib tertentu. Saya tak salahkan Habib, tapi orang yang meminta kepada mereka setelah kematian mereka. Kalaulah meminta dengan kubur Habib ini dibenarkan, sudah pasti kubur Hussein tu lebih mulia. Mereka lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan keturunan Nabi SAW. Itu cucu Nabi sendiri, bukan keturunan jauh, cucu sendiri. Apa yang dilakukan oleh golongan Syiah beristighasah dengan Sayyidina Hussein merupakan satu perkara syirik. Perkara sama sekali dilakukan kepada selain Hussein oleh orang yang declare diri mereka sebagai sunnah sekalipun, tetap dihukumkan sebagai syirik. Kerana kita tidak melihat kalau Syiah buat tak boleh, kita buat boleh. Tak. Kesalahan tetap sama. Mendewakan manusia, perkara yang diharamkan, yang dikatakan ditujukan kepada Syiah Imamiyah dan juga Syiah-Syiah yang lain yang mengagungkan manusia. Sekiranya berlaku dalam kalangan orang yang mendakwa diri mereka adalah sunnah, tetap salah. Hukum mendewakan manusia itu tetap salah. Sama juga. Tidak beza antara Syiah atau tidak Syiah. Okey. Perkara ini diharamkan, iaitu memohon hajat kepada selain Allah, menyeru nama mereka. Walaupun mereka memberi alasan kononnya hati mereka minta selain Allah. Kenapa diharamkan? Kerana diharamkan kerana kewajipan mentauhidkan Allah tidak terhad kepada keyakinan dalam hati sahaja. Kalau betul, malah juga perlu mentauhidkan Allah dalam segala perkataan dan perbuatan. Sekiranya memang benar mereka hanya meminta kepada Allah, maka janganlah memanggil dan menyeru nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati mereka betul-betul minta pada Allah, kenapa mulut mereka menyeru selain Allah Subhanahu Wa Taala? Apa perlunya? Apa perlunya mulut itu melakukan perkara syirik? Tauhid tidak terhad kepada urusan berkaitan dengan hati. Tuan-tuan kalau buka dalam bab riddah, bab murtad, bab riddah dalam kitab fiqh, semua perbuatan-perbuatan yang kategorikan sebagai riddah itu merupakan perbuatan-perbuatan. Perkara yang boleh jadi jatuh di kufur, tidak semestinya hati tidak disyaratkan bahawa hati itu mempercayai ketuhanan selain Allah. Tidak disyaratkan. Setengah daripada perbuatan disyaratkan. Setengah daripada perbuatan disyaratkan hatinya iktikad begitu. Seperti orang yang menjerit memanggil orang yang tidak hadir. Kita perlu tengok isi hati dia. Betul apa hati dia. Kalau dia menjerit sebab apa? Kebiasaan. Dah jadi kebiasaan dia, kalau sakit panggil nama mak dia.
Bukan sebab dia tahu mak dia, bukan dia kata mak dia dengar semua sekali. Dah dia menjerit begitu. Kita perlu tengok pada keadaan. Tapi setengah daripada perbuatan, memang perbuatan itu tidak boleh dimaknakan lain kecuali kepada syirik. Disengajakan. Malah orang yang buat perkara tersebut diketahui bahawa mereka meyakini sifat ketuhanan wujud pada sesuatu yang mereka meminta padanya. Perkara ini diharamkan kerana kewajipan mentauhidkan Allah tidak terhad kepada keyakinan dalam hati sahaja, malah juga perlu mentauhidkan Allah dalam segala perkataan dan perbuatan. Sekiranya memang benar mereka hanya meminta kepada Allah, maka janganlah memanggil dan menyeru nama selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seumpama ini mirip dengan perbuatan sesat golongan Nasrani yang menyeru memohon pengampunan dosa, meluahkan hajat meluahkan hajat dan keperluan kepada rahib-rahib mereka. Golongan Nasara pergi minta pergi bayar surat pengampunan dosa, adukan dosa, ceritakan segala perkara, meluahkan, letakkan segala perkara. Mereka kata mereka ni sebabkan mereka berdosa, mereka tak layak beribadah pada Allah langsung, maka mereka pergilah kepada rahib-rahib mereka, meluahkan segala hajat permintaan, minta pengampunan dosa dan sebagainya. Allah Subhanahu menamakan perbuatan seperti ini, iaitu menyembah selain Allah ataupun meminta kepada selain Allah, memohon istighfar kepada selain Allah, salah satu bentuk doa. Allah namakan perbuatan mereka yang meminta kepada selain Allah, walaupun pada hakikatnya mereka nak Allah ampunkan, tapi melalui mereka. Namun mereka menyeru dan memanggil nama rahib-rahib tersebut ataupun bercakap dengan rahib tersebut, meminta dan meluahkan perasaan segalanya kepada rahib tersebut. Allah namakan perbuatan ini sebagai menyembah selain Allah. Allah berfirman surah Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli agama mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, sebagai pentarbiah-pentarbiah, sebagai orang yang menciptakan suatu amalan yang wajib dilakukan ibadah pada mereka. Arbaban umumnya diterjemahkan dengan Tuhan. Jadikan rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta yang mereka pergi mohon doa, yang mereka pergi minta ampun dosa, minta surat pengampunan dosa dan sebagainya. Allah namakan pendeta-pendeta ini dan rahib-rahib ini sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan atau sebagai pelindung-pelindung, pentarbiah-pentarbiah. Nama apa sekarang berarti Rabb. Min dunillah, selain Allah. Tuhan yang disembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Juga mereka menyembah Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa ibn Maryam. Dan Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka, wa ma umiru, sebenarnya mereka tidak diperintahkan illa, kecuali liya'budullah, kecuali mereka diperintahkan hanya untuk menyembah Allah, ilahan wahida, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illahu, jadi Tuhan yang layak disembah melainkannya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Menyembah, meminta ampun, meminta surat pengampunan dosa daripada rahib-rahib, Allah namakan itu sebagai menyembah selain Allah. Perbuatan itu Allah kata Allah, mereka hanya diperintahkan untuk sembah Allah ilahan wahida, dan Allah kata maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Memohon kepada Allah, istighfar kepada selain Allah atas alasan apa sekalipun, perkara itu dinamakan sebagai syirik. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu wa taala sebut. Jadi kalau kita betul-betul berdoa dan meminta pada Allah, jangan sebut nama lain, jangan seru pada yang lain. Direct minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang diharamkan dalam bab kategori syirik. Yang kedua, permintaan yang dihukumkan sebagai bid'ah.
Dia tak jatuh syirik, tapi dia jatuh jadi dosa. Tak terkeluar pada Islam, tapi dia hukumkan kepada bid'ah. Maksud permintaan yang bid'ah ialah memohon pertolongan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia supaya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang meminta agar diperkenankan hajat mereka dengan orang kubur. Tapi minta apa? Mereka minta supaya orang yang meninggal tadi, kalau masih hidup tak ada masalah lah. Masih hidup itu disyariatkan, masih hidup. Dia cerita dah meninggal. Permintaan kepada orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Yang orang yang soleh ni, kalau masih hidup, kita minta ayah kita doakan, minta mak kita doakan, minta masa kalau sempat zaman Nabi, sahabat-sahabat minta Nabi doakan. Ni cerita tentang selepas kematian mereka. Lepas mak kita meninggal, tak boleh dah kita pergi ke kubur mak kita, mak doakan saya, mak begitu-begitu. Tak boleh dah. Tak boleh pergi kepada kubur ayah kita. Tak boleh pergi pada kubur guru kita. Tak boleh pergi mana kubur mana-mana wali-wali untuk mereka doakan untuk kita. Sebab apa? Walaupun kita minta dengan Allah, tapi perbuatan kita pergi bercakap dengan mereka, minta tolong mereka, ini perbuatan bid'ah. Perbuatan yang sia-sia. Sia-sia dari segi manfaatnya, bid'ah dari segi hukumnya. Dan hukum bid'ah adalah haram. Hukum bid'ah adalah haram. Melakukan bid'ah dalam agama. Maksud permintaan yang bid'ah ialah memohon pertolongan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia supaya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang meminta agar diperkenankan hajat mereka. Walaupun permintaan sebegini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun cara yang digunakan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus salih. Pengharaman ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan agama kepada mereka, yang menentukan mana-mana bahagian agama kepada mereka? Ada orang agama Allah, Allah yang syariatkan, Allah yang wajibkan kita buat apa-apa, Allah yang perintahkan. Larangan daripada Allah, perintah daripada Allah, kehendak daripada Allah. Bukan siapa-siapa yang boleh cipta satu amalan untuk kita amalkan. Allah kata, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka mempunyai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh memakbulkan? Saya tak letakkan ayat tu ayat 21 daripada surah, ayat 21 daripada surah Syura. Nanti saya nota saya letakkan. Okey, saya terus letakkan terus. Ini ayat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama kepada mereka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan? Itu Allah Subhanahu wa taala, bab ibadah ni asalnya haram kecuali sesuatu yang Allah izinkan. Tak boleh sembah siapa-siapa kecuali apa yang Allah izinkan. Tak boleh kita jadikan sesuatu itu sebagai tempat ibadah atau sebagai tempat kita tuju ibadah kecuali dengan izin dan perintah Allah. Tak boleh kita mengambil kiblat kecuali Allah yang perintahkan. Kita menghadap ke arah Kaabah bukan kerana Kaabah tapi kerana perintah Allah, kerana izin Allah. Kita jadikan apa sekalipun sebagai ibadah dan tempat ibadah itu kerana perintah Allah, dan tidak ada orang lain yang berhak mensyariatkan suatu amalan sekalipun dalam agama ini. Ini Al-Quran. Manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Berjaga-jaga kalian daripada perkara yang diada-adakan dalam agama. Sesungguhnya kul fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya suatu perkara yang baru itu dinamakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Adalah suatu kesesatan. Okey, ni cerita bab apa? Bab orang yang meminta kepada orang soleh yang telah meninggal untuk mereka doakan. Ini masuk dalam bab bid'ah. Tawassul yang bid'ah.
Tawasul yang disyaratkan ada 3 perkara yang saya sebutkan pada minggu lepas. Antaranya meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Orang yang pergi umrah minta didoakan, mak ayah kita minta didoakan, cikgu kita minta didoakan, kawan kita yang sering qiyamul lail minta didoakan masa dia hidup, tak ada masalah. Tapi lepas dia meninggal, dia jadi bid'ah. Kenapa bid'ah? Sebab kita tak katakan syirik. Syirik kalau dia minta berdoa kepada selain Allah. Kita katakan bid'ah sebab apa? Dia meminta sesuatu yang memang Nabi tak ajar. Dan ditambahkan lagi, sesungguhnya kehidupan di alam barzakh merupakan kehidupan yang berbeza daripada kehidupan dunia. Waktu hidup di dunia adalah waktu beramal. Kita kat dunia ni hidup untuk beramal. Manakala kehidupan selepas kematian adalah waktu kehidupan menerima hasil amalan. Waktu hidup menerima hasil amalan yang telah dilakukan di dunia. Bukan lagi waktu untuk beramal. Mak kita doakan kita bila kat dunia. Lepas dah wafat, mak kita bukan lagi waktu untuk mak kita beramal untuk kita. Di alam barzakh, memang orang manusia ni sebenarnya tidak hilang. Manusia hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Namun bentuk alam itu berbeza. Tujuan alam itu berbeza. Alam dunia tempat untuk beramal. Alam selepas dunia, alam barzakh dan alam akhirat, alam menerima balasan daripada amalan yang dilakukan. Jadi kenapa pergi kat kubur orang soleh? Walaupun dia orang soleh, walaupun dia hidup dan dapat nikmat daripada Allah, namun mereka tidak lagi bekerja, mereka tidak lagi mendengar dan meminta permintaan, dan juga mereka mengabulkan hajat kita dengan meminta kepada Allah. Malah orang-orang yang telah meninggal dunia tidak berhubung dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka tidak mendengar, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia di dunia, kecuali dalam perkara-perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tak tahu semua ke? Tak. Kalau Allah izinkan, kalau inginkan, berlaku. Namun perkara ini bukan bebas kita boleh buat apa sekalipun, dia perlu rujuk kepada dalil. Bila Allah kata boleh pada tempat sekian mereka dengar, mereka tahu, kita terhadkan pada perkara tersebut. Seperti mendengar tapak kaki orang yang menghantar jenazah mereka ke kuburan ketika mereka melangkah keluar. Menjawab salam orang yang menziarahinya. Menerima kebaikan doa yang dipohon untuk mereka. Keterangan-keterangan perkara-perkara ini terhad kepada perkara yang disebutkan oleh dalil-dalil syarak. Bukan suatu keumuman. Bukan sesuka hatinya buat kias bahawa orang yang meninggal ini mampu sekian dan sekian, boleh buat perkara sekian dan sekian. Itu suatu kesesatan. Suatu orang yang meninggal, orang yang dah meninggal, mereka tidak mampu mendengar, tidak tahu apa hajat kita. Malah mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Untuk ayat ini, sesuai untuk saya letak kat bawah, tapi saya letak di atas ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka tersebut tidak mampu mengisijabahkan, tidak mampu memperkenankan permintaan mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tak mampu. Allah yang kata, asalkan min dunillah, asalkan selain Allah. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah, yang mana selain Allah tersebut tidak mampu memperkenankan permintaan orang yang minta kepadanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka tidak tahu menahu tentang apa yang diminta kepada mereka. Dan akhirnya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah kata, malah wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, itu di mahsyar, kanu lahum a'da, nescaya orang yang mereka sembah, yang mereka seru, yang mereka minta tersebut akan menjadi musuh mereka sendiri. Orang pergi kat wali sekian, orang tu orang baik,
Pergi orang sembah Nabi Musa, Nabi Isa, orang pergi sembah Maryam, ada orang pergi sembah wali-wali, ada orang sembah pergi menjeru minta kepada selain Allah. Di hari kiamat Allah kata orang yang mereka minta tadi di hari kiamat, dahlah mereka tak mampu daripada waktu mereka berdoa sampai hari kiamat, mereka tak mampu makbulkan sebarang permintaan. Malah di hari kiamat nanti ketika dimasyarkan, mereka akan jadi musuh kepada orang yang meminta kepada mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Malah mereka mengingkari segala pemujaan-pemujaan yang dilakukan terhadap mereka. Ini firman Allah berkaitan dengan orang-orang yang memohon dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa yang kita baca dan kita tengok pada hari ini, kita dah sampai 4:30. Kita cukup sekadar ni. InsyaAllah kita akan minggu depan kita akan sambung lagi baik bab berkaitan dengan lebih detail berkaitan dengan pemahaman berkaitan dengan isti'azah, isti'anah sebagainya secara detail. Terakhir untuk saya habiskan tajuk berkaitan doa syirik dalam bab berdoa, memohon dan meminta kesucian Allah. Kemudian kita berpindah kepada jenis-jenis syirik yang lain dalam bab uluhiyah. Dalam bab uluhiyah. Bab doa ni saya fokuskan sebab apa banyak sangat kesilapan, kesalahfahaman berlaku dalam bab ini. Ramai orang tersalah faham. Mereka tak boleh bezakan antara istighatsah dengan tawassul. Istighatsah artinya menyeru dan meminta kepada selain Allah, kepada makhluk, dengan meminta kepada Allah dengan bertawassul pada makhluk. Ini semua kesilapan-kesilapan yang berlaku dan kita perlu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Perkara ini, kuliah kita bukan bertujuan untuk mengatakan bahawa seseorang yang melakukan kesilapan itu syirik. Tidak. Tujuan kita hanyalah untuk berdakwah dan meminta umat Islam kembali kepada agama yang asal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu mereka jadikan Quran sebagai panduan, hadis Nabi sebagai panduan, dan bukan mereka hanya mengikut perkara-perkara yang mereka warisi daripada siapa-siapa yang tidak membawakan ajaran Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita buka pada soalan dan perbincangan. InsyaAllah kita asaskan agak lewat, jadi kita masih ada peluang untuk tuan-tuan kemukakan soalan. Boleh tuan-tuan tanya terus, nyalakan mic untuk bertanya, ataupun boleh tanya melalui mesej. InsyaAllah kita silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aunty Fauzia. Ya, saya. Saya nak tanya macam kadang-kadang kita ada juga yang kita anak-anak nak pergi periksa, lepas tu kita minta air tawar macam untuk air penerang hati, untuk bagi kita anak-anak kita senang nak jawab soalan. Macam mana tu Ustaz yang amalan macam tu? Berkaitan dengan air tawar atau air penerang hati, amalan ulama mereka ada sedikit perbezaan pandangan dalam bab ini. Ada ulama yang mengharuskan penggunaan air dalam bab ruqyah. Ruqyah artinya orang tu ditimpa dengan penyakit, sama ada penyakit gangguan jin dan syaitan ataupun penyakit badan yang lain. Mereka baca di air untuk tujuan air, tiupkan di air tujuan untuk menyembuhkan. Sama ada tiup langsung ke badan pesakit atau tiup di air kemudian sapukan ke badan pesakit untuk penyembuhan, perkara ini dibenarkan. Dan itu sabit. Namun menggunakan air tawar untuk tujuan hajat, iaitu bukan dengan tujuan untuk mengubati, ini masalah yang diperselisihkan. Saya lebih cenderung kepada tidak dibukakan peluang dan ruang. Saya tak kata dia direct jadi syirik ke, tak ada, bukan bab syirik. Dia sama ada jadi bid'ah ataupun tidak. Ada sedikit berlaku khilaf. Saya cenderung kepada pandangan yang kata tidak boleh sebab dia akan membuka ruang. Kalau kata hati ni terang tak terang, bukan sebabkan terang tak terang, hati kita bersih tak bersih ataupun suci tak suci, sebenarnya dia bergantung kepada amalan orang itu sendiri. Namun penyakit berbeza. Bab penyakit, bab mengubati. Bab mengubati berbeza daripada bab memohon hajat melalui gunakan air.
Nanti kita buka peluang orang gunakan air untuk buat ini doa, bukan untuk mengubati, bukan untuk jaga, untuk ni saja. Mereka gunakan alasan air penawar ni dengan buat untuk dapatkan hajat ini dan itu. Air penawar untuk periksa, air penawar untuk pergi kerja lah, air penawar. Lama-lama dia jadi macam agama Hindu. Alhamdulillah. Kita takut membuka peluang. Saya tak kata secara keras mengatakan bahawa benda ni bid'ah sebagainya. Namun perkara ini memang berlaku sedikit perbezaan pandangan. Namun kalau ditanyakan kepada kebanyakan ulama menutup ruang pintu perkara ini dan sebahagian ulama membolehkan. Kebanyakan ustaz-ustaz kita di ustaz tempatan kita dahulu mereka membenarkan. Cuma kalau ditanyakan pada pandangan saya peribadi, saya cenderung kepada perkara itu tidak sabit. Tidak sabit. Dan lebih baik tidak dilakukan. Jadi tumpukan kepada cara asal. Karena sucikan hati, minta anak-anak kita istighfar dengan Allah, kita doakan anak-anak kita. Dan kalau minta nak minta dia mudah faham, iaitu kita gunakan asbab syar'iyah dan asbab kauniyah. Asbab kauniyahnya kita hantar dia belajar, cari guru, kita fahamkan dia, ajar dia. Asbab syar'iyahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon kepada Allah dengan sesuatu yang ada bukti yang jelas daripada syarak. Manakala benda-benda tak jelas begini, walaupun alasan, kadang-kadang alasan diberikan alasan mengambil berkat dengan ayat Quran. Kita kata Quran memang, ayat Quran memang berkat, namun kaedah-kaedah tertentu bila kita rasa syak dan ragu, lebih baik kita tinggalkan. Wallahu alam. Dan saya harap tak dijadikan ini sebagai satu pertembungan lah. Saya bagi pandangan saya. Kalau siapa nak teruskan, silakan. Tapi masalah ni, perkara yang tidak memang zaman Nabi tak buat lah. Dia cuma alasan untuk melakukan perkara tersebut, ambil berkat. Memang kalamullah berkat. Cuma perbezaan pada bab mana? Bab cara untuk mengambil berkat dari Al-Quran Al-Karim. Adakah berkat Al-Quran itu dengan bacaan-bacaan dan dengan doa-doa dan juga jadikan bertawassul dengan doa, artinya kita memahami isi kandungan ayat tersebut kemudian berdoa kepada Allah, ataupun dengan cara kita baca dan tiupkan di air. Yang warid begitu ialah ketika pengubatan. Selain daripada pengubatan, anak-anak kita ni yang tak belajar, yang malas ataupun yang tak sebagainya, dia bukan sakit. Mereka ini hanya perlukan kepada usaha lebih dan perlukan pada doa, perlu banyak istighfar dan isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Namun kalau orang nak buat juga, saya tak hukumkan apa-apalah. Kata silakan, tapi pandangan saya tak perlu. Wallahu alam. Ada soalan lain? Saya sebut benda ni jelas sebab apa, kadang-kadang orang kita kata tak boleh tu ada level-levelnya, bukan bab syirik lain, bab bid'ah lain, bid'ah yang jelas, bid'ah yang besar, bid'ah yang kecil, bab khilaf pula bab besar. Ini mesti kita raikan level-level tu. Jadi berbeza dan perlu pada tahapnya. Bab ni saya antara bab yang saya katakan dalam kategori sebahagian daripada ulama membenarkan. Namun mereka adalah sebahagian kecil. Ramai ulama, kebanyakannya ulama tauhid, ulama-ulama yang menjalankan tauhid, mereka akan tutup jalan ni atas alasan satu zari'ah. Tutup jalan menuju kepada takut berlaku sesuatu lebih daripada apa yang diinginkan. Orang jadikan itu sebagai alasan daripada banyak perkara. InsyaAllah, ada soalan lain? Okey. Sekiranya tiada soalan, insyaAllah kita tamatkan sampai sini saja dulu. InsyaAllah. Jumpa lagi di minggu depan. Masih lagi dalam bab bahaya syirik. Kita insyaAllah minggu depan fokus kita adalah memahami erti istighasah secara detail berserta dengan contoh. Begitu juga isti'anah. 5 perkara yang saya sebutkan dalam nota ni, 5 perkara. Kita akan faham betul-betul erti isti'anah, isti'adah, istighasah, istijarah, istighfar berserta dengan contoh-contoh praktikal supaya kita faham erti yang mana boleh, yang mana tak boleh dalam hukum syarak.
Kemudian baru kita berpindah kepada jenis syirik seterusnya. Syirik uluhiyah terlalu banyak. Jadi kita perlu saya bagi fokus penekanan pada syirik dalam bab berdoa kepada selain Allah. Doa ini sebahagian daripada beribadah kepada selain Allah. Sebab tu syirik dalam bab uluhiyah ialah syirik dalam bab beribadah. Takut-takut kita salah beribadah. Takut-takut kita melakukan ibadah dengan cara yang salah, takut-takut jatuh kepada bid'ah dan lebih jauh lagi jatuh kepada syirik wal iyaz billah. InsyaAllah sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.